minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Husnus Siyarah, Syarhi Durusil Balaghah, karya Al-Imam Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani radhiyallahu ta'ala anhu, wafat pada tahun 1990 Masihi. Dan kita berhenti pada ilmu ma'ani. Dan telah kita bicarakan pada minggu yang lepas berkenaan dengan muqaddimah bagi ilmu balaghah yang disebut oleh Tuan Mengarang. Dia itu membicarakan tentang dua kalimat yang penting. Apa dia? Kalimat fasahah. Yang kedua kalimat apa, Naim? Balaghah. Dan kita sebut fasahah dibicarakan makna istilahi dia. Mana apa? Istilahi dia dari sudut berapa? Tiga. Fasahatul kalimah, fasahatu apa? Al-kalam. Satu lagi fasahatu apa? Mutakallim. Kemudian dibicarakan balaghah dari sudut dua sahaja, tidak pada apa? Pada apa? Kalimah. Kita sebut sebab apa? Kerana balaghah itu dia fungsi dia untuk nak memberi faham yang sempurna. Boleh? Balaghah itu fungsi apa? Memberi faham apa? Yang sempurna. Maka tak bolehlah bahawasanya kita kata dalam bentuk satu kalimat seperti mana fasahah. Maka balaghah dibicarakan hanya dua. Pertama kalam, yang kedua alhamdulillah mutakallim. Yang kedua apa? Mutakallim. Dan Tungguru rahimahullah menyatakan bahawa daripada kesemua yang kita bicarakan itu, apa dia? Kita bicara fasahah kan? Fasahah yang disebut fasahah dari segi kalimah, fasahah dari segi kalam, menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang penting dalam bahasa Arab ni. Apa dia? Anda ingatlah kalau fasahah tu al-kalimah, apa dia? Selamatnya kalimah daripada berapa ain? Tiga, betul tak? Daripada apa? Tiga. Pertama tanafur al-huruf. Yang kedua apa dia? Yang kedua apa? Mukhalafatu al-qiyas. Yang ketiga gharabah. Yang ketiga apa dia? Gharabah. Kalau tanafurul huruf, apa dia cara kita nak mengelakkan tanafur huruf? Apa yang kita perlu pelajari? Apa yang perlu kita buat? Apa dia? Mesti ada apa? Zauq. Ada tasawuf. Tasawuf apa pula ni? Tahulah dia nak lawan Wahabi apa tu, tapi janganlah. Zauq dia berzauq. Boleh? Jadi kita apa? Bawa yang kalimat yang sesuai pada apa? Lisan. Ilmu apa? Ilmu lisan. Boleh? Kalau kita nak lari daripada mukhalafatul qiyas, maka itu kita menuntut untuk belajar apa? Ilmu saraf. Boleh? Tapi kalau sebenarnya tanafur huruf tu boleh juga untuk kita nak elak kita mengaji ilmu tajwid tu. Ilmu apa? Tajwid. Sebab tajwid kita akan tahu apa? Makhraj apa? Makhraj huruf. Yang mana tanafur huruf ni dia hasil dia berat kita nak sebut tu kerana apa? Makhraj dia tu. Makhraj dia seperti kita sebut makhraj yang berdekatan. Makhraj yang apa? Berdekatan. Dia istashzarat. Tu dia punya apa? Sin, shin, apa, sad, sin, shin, zai tu ke semua dekat dia, dekat buat susah untuk kita nak sebut. Boleh? Baik. Okay, itu mukhalafatu al-qiyas. Yang ketiga dia gharabah. Macam mana kita nak selamat daripada buat gharabah? Iaitu kena mengaji ilmu lughah. Ilmu apa? Al-lughah. Di samping kita banyak mutalaah lah, mutalaah kitab-kitab bahasa Arab untuk kita tahu apa yang lughah yang masyhur dipergunakan di sisi apa orang-orang Arab yang fasih. Orang Arab yang apa? Yang fasih. Boleh faham? Okey, kemudian kita masuk kepada fasahatul kalam. Fasahatul apa? Al-kalam. Fasahatul kalam dia kosong sejahtera daripada berapa ain kita sebut? Tiga juga. Ada apa? Tiga juga. Pertama tanafur apa? Al-kalimat ataupun tanafur kalam. Tanafur apa? Al-kalam. Tanafur kalam ataupun kalimat. Apa? Hal kaunihi mujtami'atan. Hal kaunihi apa? Mujtami'atan.
Jadi apa yang ilmu kita boleh belajar untuk nak mengelakkan tanafur kalam, samalah zauq jugalah, zauq kita punya apa, aura tu itu dia bagi nak mengelak tanafur apa, al-kalam. Yang kedua apa dia? Yang kedua dha'fut ta'lif. Dha'fut ta'lif kita sebut dia sama macam apa, mukhalafatu apa, al-qiyas. Maka kena mengaji ilmu apa, ilmu nahwu, sebab kita tak mau bahawasanya berlaku kesilapan pada susunan susunan ayat. Contoh yang dia bagi apa dia? Apa contoh dha'fut ta'lif tu? Dhamir balik ke belakang tu kan? Dhamir balik apa? Balik ke belakang. Boleh? Okey, yang kemudian apa dia? Apa yang ketiga? Apa dia yang ketiga? Ta'qid. Yang ketiga apa dia? Ta'qid. Ta'qid ada dua. Ta'qid apa? Lafzi dengan ta'qid apa? Ma'nawi. Ta'qid lafzi dengan ta'qid apa? Ma'nawi. Kalau ta'qid lafzi rumit daripada sudut lafaz. Ini kita kena mengaji apa? Ilmu nahwu juga. Sama ilmu apa? Nahwu tu nak mengelakkan berlaku ta'qid apa? Al-lafzi. Kalau ta'qid ma'nawi, mesti kita mengaji ilmu bayan. Ilmu apa? Bayan. Itu kita supaya kita terang sesuatu kalam itu jelas dengan apa? Dengan dia punya apa? Dia punya apa? Makna yang nak disampaikan. Boleh faham? Itu nak mengelakkan ta'qid apa? Ma'nawi. Baik. Kemudian kita bicara balaghah. Baru kita bicara apa? Balaghah. Balaghah kita sebut apa? Mutabaqatul kalam li muqtada apa? Hal ma'a fasahah. Ma'a apa? Ma'al fasahah. Apa makna dia tu? Iaitu mesti satu kalam disifatkan dengan balaghah bahawa dia itu apa? Kalam itu bertepatan dengan apa? Muqtada apa? Hal. Mana muqtada hal kita sebut sebelum ni? Ada dipanggil situasi, ada keadaan kalam. Situasi itu panggil maqam. Situasi itu dipanggil apa? Maqam ataupun hal. Bentuk ayat itu, bentuk apa? Ayat itu, bentuk kalam itu dipanggil muqtada apa? Muqtadal hal. Muqtada apa? Muqtadal hal. Boleh faham? Jadi nak menguasai apa dia muqtadal hal, mesti kita datangkan kalam bertepatan dengan muqtadal hal tadi, ataupun kita mengetahui situasi untuk kita nak bentuk kalam yang sesuai dengan situasi tadi, berhajat kepada ilmu ma'ani. Boleh faham? Nampak dah penting tu ngaji tu. Jadi kalau nak mengelakkan daripada ta'qid apa tadi kita sebut ma'nawi, mengaji ilmu bayan. Ilmu apa? Bayan. Nak mengelak daripada kita cakap tak sampai-sampai tak sampai maksud, tak kena dengan situasi, kena mengaji ilmu apa? Ilmu ma'ani. Ilmu apa? Ma'ani. Ini insya-Allah kita akan masuk berkenaan dengan ilmu ma'ani. Ustaz, ilmu badi' itu tambah-tambah sajalah. Ilmu badi' ini dia panggil sudut-sudut hiasan dalam kalam. Sudut-sudut hiasan dalam apa? Dalam kalam. Boleh, itu dipanggil ilmu apa? Ilmu badi'. Baik. InsyaAllah kita akan baca di sini hari ilmu ma'ani. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Ilmul ma'ani wa huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hali fatakhtalifu suwarul kalami liikhtilafil ahwal. Misalu zalika qawluhu ta'ala wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ni jin kan? Surah jin tak? Surah jin. Fa inna ma qabla am suratu minal kalami tukhalifu surata ma ba'daha li'anna al-ula fiha fi'lul iradati mabniyun lil majhul was-saniyatu fiha fi'lul iradati mabniyun lil ma'lum. والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في 6 أبواب. Baik, apa makna tegur dia mula dengan muqaddimah lah. Muqaddimah bagi ilmu ma'ani macam biasa, dia akan mula dengan ta'rif. Dia akan mula dengan apa? Dengan ta'rif. Kita akan syarahkan ta'rif dan kita akan bagi misal di bawah ta'rif. Kemudian kita akan cerita sikit lah berkenaan dengan sejarah ilmu ma'ani. Ini semua disebut oleh Syekh Yasin juga. Baik. Kata Tok Guru ilmu ma'ani apa? Ilmun huwa ilmun yu'rafu bihi. Ilmu dikenali dengannya hal ihwal lafaz Arabi. Hal ihwal apa? Lafaz apa? Arabi
allati biha, yang mana dengannya itu yutabiqu muqtadal hal, yang bertepatan, yang selari dengan muqtada apa? Muqtadal hal. Jadi tengok di sini dia kata apa? Ilmu ma'ani ini adalah ilmu. Ini dibicara bab ilmu. Ilmu tu apa makna ilmu tu? Jadi kalau antum baca dalam syarah ni, jom kita baca sikit lah, ambil syarah ni. Tengok di bawah tu, ilmu ma'ani, haza huwa awalu ulumil balaghati salasah, adalah salah satu yang ataupun yang pertama daripada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ada 3 kan? Ma'ani, bayan, satu lagi badi'. Ma'ani, bayan, satu badi'. Apa makna ilmu tu dia kata? Bukan badik. Badik lain badik. Hafiz badik pula. Tahu badik apa? Badik tak tahu? Sepak ni. Sepak apa? Kaki belakang dia. Badik. Buat dia. Kau main takraw kan? Oh, dia nak tinggal bola letak kaki belakang. Tak Syam. Seorang kampung gitu lah. Syam orang bandar mana tahu pekan. Baik. Apa tu dia kata huwa ilmun, mana ilmu? Malakatun, ay malakatun. Yakni kaifiyatun wa sifatun rasikhatun minal ilmi. Itu dia. Jadi dia kata ilmu tu apa? Malakah. Malakah ni apa malakah tu? Dia kemampuan, kemahiran. Dia apa? Kemahiran tu apa? Dipanggil suatu yang tetap, sabit dalam apa? Diri. Itu dipanggil malakah. Yang mana malakah tersebut bila ada, itu dua orang panggil ulama ni, ilmu tu malakah tu. Kita dah sebut malakah kemahiran ni hasil daripada kita bergelumang lama dengan ilmu. Takat mengaji hari ni tak ada lagi malakah tu. Dia ada ulang, hafal, baca Quran, baca kasyaf, baca apa. Tu dia. Itu orang panggil apa? Ada malakah. Boleh? Nampak? Itu baru dipanggil alim. Alim dia ada orang malakah tu. Takat hafal tak jadi alim lagi. Boleh? Takat main kelas sehari tak main dah, tak alim lagi. Boleh? Tu nampak? Itu dia panggil mana apa? Malakah. Baik. Dia sebut yakni kaifiyatun wa sifatun. Itu kena nak bicara tu panjang tu. Kan kita mengaji ilmu makulat kan? Makulatul kaif. Tu kaif tu apa? Kaif benda apa yang termasuk daripada makulat kaif lah, bukan kam. Kam sifat boleh bahagi, kaif tak boleh bahagi kan, kita bicara tu kan. Tak apalah, tu semua orang kafir punya Yunani kan, tu Aristotle kafir, tak mau. Semua tak mau habis dah macam tu. Baik, yu'rafu bihi, dia dengan malakah tersebut. Iaitu dia kata makna yu'rafu bihi yumkin an yu'raf ma'rifatan tasdiqiyatan bisababihi, yakni bisababi tilka al-malakah. Bisababi tilka apa? Al-malakah. Boleh? Falaysa al-murad bil ma'rifah ma'rifatu tasawwuriyah wala tasdiqiyah bil fi'li. Itu. Apa makna dia tu dia kata? Maksud ilmu itu adalah kita memperoleh malakah. Malakah tu kemahiran. Maksudnya apa? Kemahiran tadi dia memungkinkan untuk kita mengenal pasti situasi dan kita datangkan kalam bertepatan dengan apa? Situasi tadi. Boleh faham? Itu dipanggil. Jadi tu guru nak kata malakah ni fungsinya memungkinkan. Bukan maksudnya bila kita baca habis ni ilmu ma'ani ni, maksud malakah itu kita maksudnya menguasai kesemua, dipanggil unit-unit ilmu ma'ani. Bolehkah kita menguasai kesemua betul-betul, ingat sebiji-biji tak lupa langsung? Mana boleh. Boleh faham tak? Ataupun tak ada satu pun cabang daripada bahasa ilmu ma'ani terkeluar daripada fikiran kita. Mana boleh. Manusia sampai tahap apa? Tak demikian. Jadi yang maksud Tunggu rahimahullah bukan maksud kita mengetahui semua apa. Juzuk ilmu, bahkan kita hanya ada berkemampuan. Berkemampuan maksud dia apa? Yang kita pelajari di sini membolehkan untuk, kalau contoh tak ada pun dalam buku, tapi bila kita baca, kita boleh faham. Boleh boleh istimbat. Itu konsep istimbat tu. Boleh faham. Itu nampak ulama tu. Bukan maksud ulama mesti hafal semua benda. Yang penting ada malakah tadi. Boleh?
Baik. Kalau contoh hafal alfiyah, hafal jurumiyah, baca kitab kokang. Itu kamalakah tu. Itu apa dia? Nak terajar. Boleh faham itu maksud Tunggul rahimahullah. Boleh? Baik. Okey, itu dia punya makna ilmu. Tak apalah, kita patah balik atas. Lagi panjang pula bicara tentang masalah tu. Dia kata huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi. Nampak? Ilmu diketahui dengannya itu hal ihwal lafaz apa? Arab. Lafaz apa? Arab. Hal ihwal lafaz Arab yang tu yang kita maksudkan apa? Hal ihwal lafaz Arab tu maksud dia apa? Maksud dia apa? Yang dimaksud dia apa? Maqam. Maqam. Ataupun boleh sebaliknya, ni hal ihwal lafaz. Hal ihwal lafaz yang merujuk di sini sebenarnya kalau dalam syarah tu lah, Syekh kata apa? A'ammu mi an takuna ahwal mufradin kal musnad wa musnad ilaih wa ahwal jumlati kal fasl wa idna musawah. Itu. Dia kata apa? Ahwal yang dimaksudkan pada ta'rif itu lebih umum daripada ahwal kalam Arab. Ahwal kalam apa? Kalam Arab yang berbentuk apa? Kalam Arab nanti kita akan belajar terdiri sekurang-kurangnya musnad ilaih. Musnad ilaih itu Melayu panggil apa? Subjek dengan apa? Predikat. Boleh? Apa lagi ahwal musnad ilaih? Jadi selain daripada musnad ilaih, muta'allaqat al-fi'il. Muta'allaqat fi'il itu kita akan belajar lah. Muta'allaqat fi'il ni kita mengaji nahwu tu, hal, taukid, apa semua tu, itu dibagi tambahan-tambahan yang mansubat tu ke semua muta'allaqat apa? Muta'allaqat fi'il ataupun majrurat, semua muta'allaqat al-fi'il. Boleh? Itu dipanggil bahasan hal ihwal apa? Lafaz Arab. Yang mana dia kata benda itu yutabiq muqtada apa? Muqtadal hal. Apa makna yutabiq muqtada hal yang kita sebut tadi tu? Iaitu bahawasanya lafaz yang kita nak sebut, iaitu musnad ilaih, mesti bertepatan dengan apa yang dituntut oleh muqtadal hal. Apa maksud muqtadal hal tadi? Iaitu kita apa? Ada kala kita ijaz, ada kala kita apa? Itnab. Boleh faham? Itu telah kita sebutkan sebelum ni. Baik. Kemudian kata Tugu rahimahullah, fatakhtalifu, maka akan berbeza-beza suwarul kalami, rupa kalam, liikhtilafil ahwal, kerana perbezaan ahwal. Ahwal apa? Maqam yang kita sebut tu kan. Baik. Misalu zalika, contoh yang demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anna la nadri. Anna la nadri, sungguhnya kami tidak apa? Mengetahui. Asyarrun urida biman fil ardi, adakah keburukan yang dikehendaki dengan siapa di bumi itu? Am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun menghendaki dengan mereka itu oleh Tuhan mereka rasyada. Apa makna rasyada? Kebaikan, petunjuk. Boleh itu makna apa? Ayat. Dia nak cerita apa? Jadi kita baca dulu buah. Fa inna ma qabla am, maka sungguhnya apa sebelum am, ayat sebelum am tu lah, suratun minal kalami, bentuk kalam itu, tukhalifu surata ma ba'daha, berbeza surah gambaran kalam apa selepasnya. Itu selepas am. Apa selepasnya? Ini selepas apa? Am. Li'annal ula, kerana yang pertama iaitu sebelum am, fiha fi'lul iradati, padanya itu fi'il iradah, arada tu kan, mabni lil majhul, bentuknya mabni lil apa? Majhul. Wasaniyatu fiha fi'lul iradati mabniyun lil ma'lum. Pada keduanya itu fi'il yang ada arada kan, mabni lil ma'lum. Ni semua mengaji nahwu alim dah tu. Wal halud da'i lidzalika, dan hal yang menuntut bagi yang demikian itu, maksudnya bagi yang apa? Muqtadal hal tu lah. Bagi apa? Didatangkan surah yang tersebut itu nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala fis saniyah, menyandarkan kebaikan kepada Allah Ta'ala pada ayat kedua. Wa man unisbati syarri, dan menghalang sandaran kejahatan kepadanya, iaitu kepada Allah Ta'ala, fil ula, mana fi jumlati al-ula ataupun fi surati al-ula. Boleh faham? Maksud dia apa? Apa dia? So apa kita datangkan, kita pula Allah Ta'ala lah kan. Kita pula ini kafir lah lagi kan.
Tapi ni jin lah Allah Ta'ala hikayatkan apa? Jin cakap beradab tu. Jangan main. Ni orang Malaysia tak beradab kan, Samsin. Boleh? Jadi apa? Jin cakap apa? Kami kan ni ada cerita apa? Jin kita retun wahyu, dia tak boleh nak apa? Nak dengar je kan? Nak dengar apa? Istariq apa? Istaraqas sama apa? Lupa. Dosa banyak kan. Dia tak boleh nak dengar lagi apa? Berita-berita yang sebelum ni. Depa dengar juga perbualan malaikat-malaikat untuk depa nak ketahui masalah ke depan ni. Boleh? Lepas tu bila kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara khususiat baginda adalah ditutup apa? Langit. Kalau ada jin cuba nak tahu juga, akan dicampakkan dengan apa? Nujum. Itu apa? Dicampak komet lah, taik bintang untuk apa? Menghancurkan depa. Boleh? Jadi dia kata apa? Kami tak tahulah. Dia kata, adakah dikehendaki kejahatan bagi orang di bumi, ataupun Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka? Nampak dakik tu kalam tu. Sebab apa dia datangkan mabdil majhul pada pertama, mabdil maklum kedua. Sebab adab. Dia kata apa? Adab tu. Jadi adab tersebut menuntut siapa dia? Jin tadi untuk apa? Menggunakan pada kalimat pada ayat pertama mabni lil majhul, menggunakan kalimat yang kedua mabni lil maklum. Daqiq, kalam tu halus, orang yang menggunakan kalam tersebut. Balaghah tu kalam jin. Baik. Tapi nak kata Allah Subhanahu Wa Taala boleh juga kan nak ajarkan kepada kita adab itu. Tapi dua-dua daripada Allah Taala tak? Memang dua-dua daripada Allah Taala, tapi dipanggil apa? Maqam di sini maqam apa? Adab. Kan nanti kita belajar untuk kelantung mengaji akidah kan. Kita bab berkenaan dengan isu contoh masalah qada qadar kita mengaji kan. Kita mengaji qada qadar apa, semua benda datang daripada apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda apa? Datang daripada Allah Taala. Maksiat datang daripada Allah Taala, ni datang daripada Allah Taala semua. Tapi Imam Bajuri sebut dalam Hasyiah Bajuri, dia kata apa? La yuqalu hadha illa fi maqami ta'lim. Atau kalam penting tu. La yuqalu misla hadha illa fi maqami apa? At-ta'lim. Faham kalimat maqam tu? Kalimat maqam. Tu kan ngaji balaghah tu. Kata ngaji balaghah, maqam ni ketika mampu tak faham. Ada faham tak? Maqam ta'lim. Maksudnya kita ketika ta'lim baru boleh cakap apa? Tasrih. Allah Ta'ala mendaki kejahatan. Allah Ta'ala menghendaki apa? Kebaikan. Taklim je waktu kita ngaji ni, akidah ni. Tapi kalau kita bercakap biasa, kita akan sebut apa? Yang baik datang daripada apa? Allah. Yang jahat datang daripada saya. Tu dia bagi makam lain pula. Makam adab. Hisham bukan ni, tak ada kaitan makam wali apa, tak ada. Ni situasi. Dia ni hakikat marifat ni susah kat ni Hisham ni. Boleh faham tak? Baik, itu nampak penting. Jadi kesemua ilmu ni kalau kita menguasai, kita akan bantu baca dalam kitab apa? Kitab turas. Baik, boleh? Baik, kata Tok Guru rahimahullah, tengok kalau dalam syarah ni kita baca baris yang ke berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 7 ambil nombor 7. Baris yang ke-7 daripada atas, syarah bawah, baris ke-7 daripada atas. Amma wadi'uhu. Amma apa? Wadi'uhu. Ni ada qitalah tu, saya baca sekali lah. Amma wadi'uhu, adapun orang yang mengasaskannya. Wadi' mengasaskanlah. Mengasaskan ilmu apa? Ilmu ma'a, bukan ilmu balaghah, ilmu ma'a, ilmu ma'ani. Faqila, maka dikatakan huwa al-shaykhul imam. Siapa dia? Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdul Rahman Al-Jurjani. Yang ni kita baca dulu dah. Alhamdulillah kita dah khatam awamil. Itu awamil tu salah satu muqaddimah nak kuasai asrar balaghah lah. Jadi pani kita kena baca dah asrar balaghah tu. Perbang tu. Itu peringkat master lah di Azhar. Dia baca kitab tu. Ada ngaji tu tak habis kan. Biar ngaji tu berkat tak faham apa. Allah gitu lah. Lepas tu Lena dengan Syekh Ibrahim Hud ngaji Isa bertembung dengan kuliah satu lagi ngaji kuliah. Baik. Dia kata apa? Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani mutawaffa sanati berapa? 400
Awahid wa Sab'in, pada tahun 471 Hijrah. Kena ingat ni. Haitsu dawwana kitabaihi asrar al-balaghati wa dalail al-i'jaz. Ini nama kitab dia tu. Ini penting penting. Asrar al-balaghah dia khaskan untuk ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ilmu apa? Bayan. Dalail al-i'jaz khas bagi ilmu ma'ani. Itu antum kena bacalah. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad apa? Muhammad Abduh. Penting. Naam. Qad asara fihi nubazun qad asara fihi nubazun an ba'd al-bulagha qablahu kal Jahil fi i'jaz al-Quran wa Ibn Qutaybah fi kitabih asy-syi'ri wasyu'ara wal Mubarrid fi kitabih al-kamil lakin lam yabruz salihan li an yakuna ilman illa ala yadi Abadil Qahir Al-Jurjani. Apa makna dia? Betul. Memanglah memberi kesan padanya itu, maksudnya takkan tak ada langsung ulama cakap pasal isu balarah ni. Ada. Ada ulama cakap tu. Contoh apa dia? Seperti Jahil. Jahil ni masyhur. Abi Osman Amru bin Jahis, dia masyhur. Tapi dia ni Mu'tazilah ni. Tapi alim gila lah. Bukan Mu'tazilah boleh buat cikai-cikai lah. Dan tu kena belilah Bayan wa Tabiin. Bayan wa Tabiin. Bagus kita ada tu 4 jilid. Tahqiq Syekh Abdul Salam Harun. Baik, fi i'jaz al-Quran, dia sekarang kita i'jaz al-Quran. Ni kena ada dah, beli. Wa Ibn Qutaybah fi kitabih asy-syi'ri wasyu'ara. Ni pun kalau beli. Boleh. Wal Mubarrid. Mubarrid kena ni. Beli juga ni, kita ada nama apa? Al-Kamil. Al-Kamil ni 4 jilid. Ana baru beli tu Mesir tu. 4 jilid. Baca pun tak faham. Dekah gitu. So ada baca ketika kamus, kamus. Letih kan. Tapi kalau kita nak dapat malakah tu kena letih sikit lah. Baca lah ni kamu Barbawi. Sampai bila kamu Barbawi? Oxford Fajar. Apa Oxford Fajar tu? Boleh? Ada kena apa? Naik level sikit ya. Tetapi lam yabruz tu maksud tak zahir lah. Salihan sesuai li an yakuna ilman, bahawa dia tu dah jadi ilmu yang merdeka, yang berasingan, illa ala yadi Abdul Qahir Al-Jurjani, melainkan di tangan siapa? Abdul Qahir Al-Jurjani. Boleh? Itu kena baca. Syekh Abdul Qahir Jurjani ni, kitab dia kalau antum baca, dia tak ada lah kita nak panggil sangat macam kaedah-kaedah bincang poin-poin ni dah. Abdul Qahir Jurjani ni dia buat karangan banyak, antum kena pandai hidup sendiri lah, macam tu lah. Tu ulama-ulama mutaqaddimin di bawah style macam tu. Jadi ulama, guru-guru kami kata bahawa nak mengaji balaghah ni dia ada 2 sudut tu. Pertama dipanggil balaghatul adabiyah. Balaghah adabiyah. So kita mengaji balaghah tu untuk kita nak apa? Tahsil malakah. Untuk kita nak hasilkan apa? Malakah, untuk kita nak jadi orang yang apa? Fasih. Mengarang tu iskalah Arab. Tu dia. Tu dia mengaji balaghah apa? Adabiyah. Boleh? Yang kedua dipanggil balaghah taqririyah. Balaghah apa? Taqririyah. Balaghah taqririyah. Pertama apa dia? Balaghah apa? Adabiyah. Yang kedua balaghah apa? Taqririyah. Balaghah adabiyah ni dia banyak contoh. Kita letih nak kena hafal, kita letih nak kena faham kalam depa, kita letih nak faham sudut keistimewaan kalam depa masing-masing. Tapi kalau kita habis hafal, kita habis ulang, kita akan dapat, kita sebut tadi, malakah untuk jadi penulis yang hebat, penyair yang hebat. Boleh faham? Macam Syekh Abu Hasan Lali Nadwi, tu dia. Dia orang India, baca kitab-kitab tu. Alim tu. Umur 14 tahun tulis dah. Artikel dalam bahasa Arab hantar kat surat khabar Mesir. Umur 14 tahun tu dia. Dahsyat Syekh Maulana Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Boleh tu dia punya kitab dia. Jadi antum kalau contoh yang moden, antum nak baca untuk nak tahsil malakah tu, moden balaghah wadihah. Antum bisa dengar kan? Balaghah wadihah saya jumpa. Tak tahu. Quran. Balaghah wadihah kena beli. Banyak istiqan dia tu. Boleh? Balaghah wadihah tu dia tahsil. Dia banyak bagi contoh. Antum baca contoh apa semua. Satu lagi Jawahir Al-Balaghah Syekh Ahmad Hashimi. Itu balaghah dia, style dia apa? Balaghah apa? Adabiyah. Yang kita baca ni
Dia panggil balaghah taqririyah. Taqririyah maksudnya pengkaedahan. Kita banyak kepada apa? Kaedah. Contoh satu. Satu yang saya kan anda faham, itu je. Boleh tak ada sampai anda boleh hafal khatam kita ni, anda jadi sastrawan Arab, tidak lah. Nanti kita faham. So APT ni kita pun target yang paling pentingnya kita nak faham Quran. Kita nak faham kita Arab, itu je. Tapi kalau antum tiba-tiba boleh jadi sastrawan, itu orang panggil apa? Nilai tambah lah. Anda pun bangga lah. Boleh faham Itu dia panggil balaghah. Antara yang masyhur insya-Allah kita akan belajar balaghah taqririyah. Kita akan hanya belajar taqririyah insya-Allah pada ni. Kitab masyhur tu Talkhis Miftah. Talkhis Miftah, dia ringkasan daripada Miftahul Ulum karya Sakaki. Karya apa? Sakaki. Ya, datang selepas daripada Jurjani. Sakaki tu yang apa? Dia ringkaskan ke semua, dia buat bentuk sesuai untuk kita pelajari dalam kelas-kelas. Sebelum ni boleh baca sendiri gitu je. Dia baca sendiri pun kena power lah, bokek-bokek apa tu. Boleh. Lepas tu dibuat Talkhis Miftah. Talkhis Miftah tu lah habis semua mata-mata main daripada tu. Orang ringkaskan dia, nazamkan dia apa semua. Jadi dia kalau antum boleh hafal lah, Talkhis Miftah tu kira tu paling tertinggi lah. Macam kita la fiqh minhajul talibin gitu. Ataupun nahu apa Alfiyah Ibn Malik. Kita kalau tu boleh hafal. Kalau contoh malah gila nak hafal, boleh hafal nazam dia tu, Jauhar Maknun tu. Jauhar Maknun pun belik-belik juga lidah kan. Ikutlah yang mana nak hafal. Yang penting hafal. Penting hafal dan Islam. Boleh. Islam boleh. Afiq boleh tak? Fitness riau kot tu. Okey. Wa yanhasiru, dan terhadnya kalam bicara huna di sini ala hadzal ilmi, atas perbicaraan ilmu ini, iaitu ilmu ma'ani, fi sittati abwab, maksudnya pada 6 bab saja. 6 bab. 6 bab ditunggu dia ada pecahan-pecahan bab sendirilah. Tapi kalau yang ana duk apa baru duk apa Jauhar Maknun ni lah, kemas sikit ni. Dengan diet tapi dia ingat loh, dia ingat apa aja. Apa dia? Wa fihi zukira. Apa dia? Isnadu musnadun ilaihi musnadu. Isnadu musnadu ilaihi musnadu. Itu kita akan belajar pertama. Apa dia? Isnad. Mana isnad tu apa dia? Sandaran predikat kepada apa? Subjek itu. Ataupun sandaran apa? Musnad kepada musnad ilaih. Boleh? Jadi kita akan belajar isnad tu, dia ada isnad khabari, ada isnad aqli. Tapi di sini kita takkan sebutlah. Kita belajar dalam Talkhis Miftah. Dia ada beza isnad khabari dengan isnad apa? Isnad khabari kita belajar. Isnad aqli kita belajar di sini dalam ilmu bayan. Isnad aqli sebab dia ada majas aqli. Majas apa? Majas aqli itu kita akan belajar. Cuma disusun berbeza sikit. Boleh? Okey, dia isnad, batu musnad ilaih. Musnad ilaih itu dengan musnad. Musnad ilaih ni kita belajar apa? Pertama, bilakah akan disebut musnad? Bilakah akan dihazah apa? Musnad. Boleh faham Nanti kita akan sebut kalau kita hazahkan musnad sebab orang cerdik, orang tahu. Itu kita akan belajar. Boleh faham? Maqam orang ni cerdik menuntut untuk kita hazaf. Maqam orang ni bodoh untuk kita kasar sikit lah. Tapi ni hakikat. Boleh? Orang bodoh kita menuntut untuk kita sebut. Boleh? Isnadu musnadun ilaihi musnadu. Boleh? Wa muta'allaqatu fi'lin turadu. Itu sebenarnya muta'allaqat fi'il. Muta'allaqat fi'il. Apa makna muta'allaqat fi'il? Antum bisa dengar dah, anda selalu sebut dalam nahwu ni. Pertama dipanggil umdah, yang kedua dipanggil fudlah. Ada i'rab yang umdah, ada i'rab yang apa? Fudlah. Tu ingat tak? Tak ingat? Fatihah ingat? Quran tak apalah kita. Okay, kita sebut setiap daripada sebelum kita baca ni, kita tukar faham dulu. Setiap daripada ayat, untuk nak jadi ayat sempurna, dia mesti ada apa? Musnad ilaih tu. Kita panggil subjek, kita ada predikat. Boleh? Kalau dalam nahwu kita ada dipanggil umdah, dipanggil masalah umdah. So mesti dalam ayat ada 2 i'rab ni. Apa dia? Pertama fi'il fa'il, yang kedua mubtada apa? Mubtada khabar. Itu dipanggil umdah. Lain daripada tu itu dipanggil fudlah. Dia panggil apa? Fudlah. Kalau dalam kita panggil istilah balaghah ni dipanggil muta'allaqat fi'il. Muta'allaqat apa? Fi'il. Apa dia benda-benda fudlah kayak kita mengaji dalam nahwu tu? Mansubat semua. Mansubat semua dipanggil muta'allaqat apa? Fi'il. Majrurat semua kecuali idhafat. Idhafat tak termasuk pada apa? Orang panggil apa? Muta'allaqat apa? Muta'allaqat fi'il. Begitu juga
isim mausul tak termasuk pada muta'allaqah apa? Fi'il. Sebab idafat dia ada kaitan dengan musnad ilaih. Contoh yang nak sebut rajulun qaimun kan. Rajulun ar-rajulu qaimun. Itu faham ah? Mubtada dengan khabar. Betul contoh dia sebut. Abdullah qaimun. Nampak? Abdullah kita kata apa tu? Dia idafat mudhaf ilaih kan? Nak tanya, dia umdah ke fadlah? Umdah sebab dia berada di tempat apa? Mubtada. Boleh faham? Jadi dia terkecuali daripada masalah apa? Lebih-lebihan tadi. Boleh faham Kenapa tak kat situ? Tak apa, jangan yang nampak dia ni tak lah kau fadlah ni apa. Tak mau habis ngaji tajrumiyah dapat tu. Boleh insya-Allah. Ni kena mai tajrumiyah. Seadah sampai masubat dah. Dari saya pos Adham ni. Orang tu yang kedua dah khatam dah ni. Boleh? Boleh? Itu. Termasuk kan naib fa'il termasuk apa dah? Umdah ke fudlah naib fa'il? Umdah. Mana tak ada naib fa'il? Mesti ada. Boleh faham Kita bagi segi kau tunggu sebutlah. Dia akan sebut secara umum. Okey lagi. Kata kita akan belajar apa? Pertama isnad. Kedua musnad ilaih. Ketiga musnad. Boleh? Kemudian kita akan belajar lagi daripada apa ilmu ma'ani, qasrun wa insya'un, faslun, wasunau. Boleh? Wasunau. Qasrun apa qasrun? Nanti kita akan belajar dipanggil apa? Kita hadkan. Qasrun hadkan dia panggil. Macam la ilaha illallah tu. Tiada Tuhan melainkan apa? Allah. Macam kita kata Allah itu maksudnya Tuhan itu hanya siapa? Allah. Boleh faham? Itu kita hadkan. Macam kita sebut, tak ada siapa penyair melainkan apa? Ustaz Faiz. Itu. Boleh? Itu dia panggil usul apa? Qasr. Saya hadkan suatu kepada suatu. Boleh itu qasr. Boleh? Qasr berarti faslun dengan wasal. Fasal dengan wasal. Fasal wasal ni maksudnya apa? Hubungan antara ayat tu. Ada ayat kita hubungkan dengan tak waw. Ada ayat yang kita tak hubungkan dengan apa? Waw. Nanti kita akan tengok. Boleh? Itu dipanggil fasal dengan wasal insya-Allah. Baik. Kemudian kita akan belajar ijazu itnabun musawatun ra'au. Ijazu itnabun musawatun ra'au. Ijaz, ringkas itu ringkas. Itnab panjang, musawah maksudnya kita akan sama ayat dengan kehendak kata kita. Itu dipanggil semua ringkasan daripada ilmu ilmu ma'ani. Boleh? Baik guys. Okey, kemudian kata tu rahimah al-babul awal. Mulakan dengan al-khabaru wal insya. Okey, baik kita ambil angin seminit. Okey, ada apa soalan sekarang ni? Ya. Dalam ayat Quran tadi yang wa anda la nadri asyarul urida bil maf'ul alif, urida di situ dikatakan beradab sebab kita tak sebut fa'il. Ya. Sebab tak sebut fa'il Ya. Tak sebut fa'il itu maksudnya kita tidak menisbahkan tu kepada dia. Boleh? Kalau di sini dia panggil apa? Termasuk daripada hazaf musnad ilaih. Di sini tempat-tempat hazaf musnad ilaih. Jadi kita belajar. Boleh faham? Ya. Okey, lagi ada persoalan? Apa? Isyam, ke Isyam? Isyam. Ya, saya Isyam. 11. Okey. Baik. Jom kita baca. Okey, siapa belakang ni nama apa? Jajak. Omar deh. Omar ini Luqman. Luqman dia tinggal seorang je tinggal. Sebenarnya 5 Luqman kau rasa. Luqman jamak apa Luqman? Luqman jamak dia apa? Laqamin apa? Laqamin. Luqmanun. Nama apa? Luqmanun. Siapa boleh jamak ni? Luqmanun. Siapa? Siapa?
Nama muzakkar. Kedua alam muzakkar. Boleh? Kemudian akhir. Boleh. Baik. Habis kita baca apa Umar? Al-babu al-awwal khabar wa insya. Ya. Babu al-awwal al-khabar wal insya. Ya. Kullu kalam fahuwa imma khabaru atau insya'u. Ya, dia kata apa? Setiap kalam itu boleh jadi apa? Khabar ataupun apa? Ataupun insya. Ini penting. Dia nak kata asasiat. Nah, asasiat bagi setiap penyata daripada orang Arab akan dibahagikan kepada khabar dan apa? Insya. Apa makna khabar? Apa makna insya? Kata dia, Wal khabaru ma yasihhu an yuqala liqa'ihi innahu sadiqun fihi aw kadhib. dia kata khabar itu, ni definisi khabar lah. Ma yasih, apa yang boleh ataupun apa yang benar untuk dikatakan bagi qail, perkata, innahu sadiq, dia tu betul, fihi, pada khabarnya, pada ceritanya, au kazib, ataupun dia apa? Bohong. Boleh? Contoh apa? Kasafara Muhammadun Muhammadun muqim. Wa aliyun apa? Muqimun. Jadi dia panggil ni sebagai apa? Ayat apa? Khabari. Ayat apa? Jumlah apa? Khabariyah. Safara Muhammad. Musafirlah Muhammad. Maksud dia apa? Kita bagi ayat penyata. Maksudnya kita orang yang mendengar boleh kata apa? Betul ataupun tidak. Itulah maksud dia. Jadi dipanggil ayat apa? Khabar. Sekali lagi, al-insya. Wal insya'u ma la yasihhu an yuqala liqa'i dhalika. Ya. Kasafir ya Muhammad. Ya. Wa aqim ya Ali. Ya, dia kata apa? Insya itu pula ma la yasih, apa yang tidak boleh untuk dikatakan bagi penuturnya itu demikian. Itu fahamlah kan? Kasafir ya Muhammad, bermusafirlah wahai Muhammad. Wa aqim ya Ali, bermukimlah wahai Ali. Boleh ke semuanya? Kalau kita Muhammad musafirlah, hang bohong apa ni? Bohong apa? Boleh kita apa? So musafir. Kita bohong pula. Itu nak kena tetak lah. Boleh? Tak ada kaitan. Boleh faham tak kat situ? Baik, lagi baca. Wal muradu bi sidqil khabari mutabaqatu lil waqa'. Wal muradu bi sidqil khabari mutabaqatuhu lil waqi'. Lagi. Wa bi kadhibihi adamu mutabaqatihi lahu. Mutabaqatihi lahu. Fajumlatu aliyin muqim. Aliyyu muqimun in kanat an-nisbatul mafhumatu minha mutabiqatan lima fil khariji fasidku. Ya. Wa illa fakadhibu. Ya. Wa likulli jumlah Wa likulli jumlatun wa likulli jumlatin ruknani. Ya. Baik, itu dia sebut. Maka dia kata, apa makna sidik? Apa makna kazib? Benar ataupun kan tadi kita sebut boleh untuk kita sebut apa? Pada khabar itu apa? Benar ataupun dusta. Makna benar. Masalah benar dusta ni khilaf panjang lah dekat ahli kalam ni. Ada yang kalau kita ahli sunnah wal jamaah masyhur dia, makna benar adalah mutabaqatu apa? Al-khabar dengan apa? Waqi'. Kalau apa yang dipercakapkan itu selari dengan realiti, maka kita cakap kalam itu apa? Benar. Kalau bercanggah, maka itu apa dia? Salah, kazib. Nanti ada, kalau kita baca dalam Tarikh Miftah tu dipanjang, matan Tarikh Miftah dipanjang. Dia akan cerita, kata Mu'tazilah lain pula, kata ni lain pula. Boleh? Kalau ada certain, dia kata apa? Sidik adalah apa? Mutabaqatu li'i'tiqad, tidak pada waqi'. Ya, kalau contoh saya apa? Percaya sedemikian, maka apa? Benar. Dikira saya benar walaupun apa? Salah. Contoh apa dia? Apa sebenarnya lembu tu apa dia telefon. Tu dia lembu tu telefon. Tu apa akan kata hang cakap ngetang apa ni kata. Entah tak dia cakap itu kena. Ini apa yang anda percaya? Itu dia. Tu dia letih kat tu. Boleh? Itu dia panggil apa geng-geng yang kata yang i'tiqad. Kalau jahil, jahil ni lain pula. Ni jahil ni, jahil. Bukan jahil, jahil Zainal Jadri. Jahil dia kata mutabaqatuhuma dua. Itu i'tiqad dengan apa? Waqi'. Tapi ni bincang dalam Muqaddimah Sanusiah kalau antum baca.
Itu ada Ustaz Fifi baca kan. Kan rezeki kita baca. Tapi kita baca Taqsim Miftah pun ada kaitan juga. Apa dia? Jahil kata mesti mutabaqah apa? I'tiqad dengan apa? Dengan apa? Waqi' sekali. Macam mana pula tu? Walaupun saya baca bertepatan dengan i'tiqad, bertepatan dengan waqi', saya dikira apa? Benarlah. Kalau tak salah satu maka dikira bohong. Itu di sisi ulama-ulama perbincangan daripada ilmu kalam ni lah. Tapi kita tak nak bincang apalah. Ya. Yang pertama tadi saya Tuan dia tak ingat, lupa, nanti kena cek balik. Itu. Dia Mu'tazilah lah. Dia cuba saya jalan tengah. Yang tengah kot mana kan? Baik. Dia berbincang panjang tu, semua dalil dari Quran apa semua tu. Kan? Kan apa perbincangan orang munafik kan cakap apa? Innaka la rasulullah wallahu asyhadu innaka la rasulullah wa innahu wa innal munafiqina lakazibun. Tu macam mana Allah Taala kata depa tipu pula? Depa tipu. Munafik tadi cakap bertepatan dengan realiti ke tak? Innaka la rasulullah. Cakap realiti tapi Allah kata apa? Depa tipu. Macam mana? Jadi dia berkata hak ni dalil nak menunjukkan apa? Depa tipu tu hanya merujuk pada i'tiqad bukan realiti. Je nah. Betul jawab macam mana? Tu kena baca balik kitab kalau anda lupa jawab je lah. Tahu bagi hujah lupa. Macam Imam Razi baca kitab dia lagi penin habis cerita agama, falsafah apa semua. Ada amma fi raddi hadhihi syubhat yasirun indal kull ataupun yasirun bi adna ta'ammul. Cerita dia main syubhat pening makulat menentang apa, cara nak menolak syubhat ini adalah senang dengan sekali imbas mata macam tu. Itu dia kita menentang pazimah mata sikit ni nak kafir dah kita baca. Sikit ni kafir dah. Tu tariqah Razi ni dia ulama kata tak payahlah baca kat orang kampung pening lagi kan. Jadi kita baca Sibak Al-Sanusi dia apa tu boleh. Orang kampung asal-asal tak ada fikir apa pun, tiba-tiba nak norai getah pun dia duduk lama tu takluk mana tu tu dia takluk mana maujud ke tak tu dia pening tu boleh. Dia jaga-jagalah. Baik, tu bincangan yang panjang. InsyaAllah lah kita baca kitab berkenaan dengan masalah tersebut. Baik. Jadi kata Tuhan rahimahullah wa bikazibihi, dan kazibnya 24 tu, dan bahawa kalam itu dihukum dusta dengan tidak selari dengan apa? Waqi', lahu waqi'. Fa jumlatu ali muqim, satu maka jumlah ali muqim tu in kanatin nisbatun mafhumah, jikalau sandaran yang dipahami daripadanya itu, iaitu daripada apa? Jumlah tu mutabiqatan lima fil kharij, bertepatan dengan apa yang kharij di mana reality. Itu ana terjemahkan reality kan, ana tunjuk dekat ustaz apa yang falsafah tu virus ni orang barat ni terjemah reality, kita tak boleh terjemah reality ni. Kharij ni lagi umum kata. Tu umum nak terjemah apa kan. Kharij jugalah tu tak terjemah tu ustaz tu mana. Dia nak dakik lagi tu dia kharij mampu kita. Sebab apa reality ni kan, masalah reality ni panggil apa tak apa tepat. Tapi saya nakik pun kata reality tu pun tak apa tepat terjemah dia kan. Hakikat apa? Adakah hakikat maksud reality? Anda apa pening tu? Yang penting Islam sudahlah kata. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah sudahlah. Boleh pening. Kita bukan terjemah tu nak bagi orang faham nak guna ni kan. Lagi kalau tinggi-tinggi sangat tu pening pula. Boleh? Baik. Jadi kata kalau selari dengan reality maka dipanggil apa? Benar, fasidqun. Wa illa, maka jika tidak maka kazib. Boleh faham itu? Okey, walikulli jumlatin ruknan. Ini dia nak mula pecah tu. Dia nak mula pecah maksudnya apa? Ilmu balaghah tu lah. Dia mula pecah bincang sudut perbincangan tu. Dia bagi benda yang umum dulu. Khabar dengan apa? Insya. Sekarang ni dia kata khabar dengan insya itu mesti ada apa? Ruknan. Dua benda penting. Pertama apa? Mahkum alaih dengan mahkum apa? Bihi. Ini nama lain lah. Bagi musnad ilaih dengan apa? Musnad. Satu, wa yusammal awwalu musnadan ilaih. Faham tu? Kal fa'ili
wa naibihi wal mubtada'i allazi lahu khabarun. Wa yusamma as-sani musnadan kal fi'li wal mubtada'i al-muktafi bi marfu'ihi. Apa makna dia? Dan dia kata apa? Al-mahkum alaih, nama lain dia musnad ilaih. Nama lain dia apa? Musnad ilaih. Contoh apa musnad ilaih tu? Fa'il, lagi bagi. Naib, lagi bagi. Mubtada allazi lahu khabar. Dia kena dia dakik tu. Bukan semua mubtada, tapi mubtada yang memiliki apa? Khabar. Dia ada dua mubtada, ada dua. Ada mubtada yang mana khabar dia sadda masadda apa? Masadda khabar. Fa'il, mubtada fa'il masadda apa? Khabar, ataupun naib fa'il sadda masadda apa? Khabar. Itu dakik sikit. Bagi kita tengok situ. Dia kata apa? Jadi musnad ilaih ni ada berapa? 3 saja. Pertama apa dia? Ingat, fa'il. Yang kedua apa? Naib fa'il. Yang ketiga apa? Mubtada yang memiliki apa? Khabar. Itu 3 tu je. Adapun yang kedua, apa yang kedua? Mahkum bihi. Mahkum bihi itu dipanggil yang nama lain musnad. Nama lain apa? Musnad. Seperti fi'il. Ini fi'il. Boleh? Wal mubtada'i. Tapi mubtada apa? Al-muktafi bi marfu'ihi. Ini kalimat muktafi bi marfu'ihi dipanggil apa? Sadda masadda tu. Sadda apa? Masadda. Jadi mubtada yang sadda masadda khabar, yang sadda, yang mana khabarnya itu fa'il sadda masadda khabar, maka sebenarnya mubtada itu adalah apa? Musnad. Boleh? Faham tak faham? Baik. Kita tulis sikit lah. Tulis ni lah contoh sadda masadda tu. Okey. Tak apa, yang tu apa orang panggil apa? Tak pening sangat lah, insyaAllah. Okey. Mengucap semua ya. Baik. Okey, tengok sini. Kita tengok Zaidun qaimun. Zaidun apa? Qaimun. Satu lagi aqaimun Zaidun. Boleh? Baik. Kalimat Zaidun qaimun, tak ada nombor warna lain. Oh ni. Zaidun qaimun ni kita panggil apa i'rab dia? Mubtada kan? Yang ni panggil khabar. Boleh? Hak di sini, hak yang bentuk kedua ni qaimun Zaidun. Qaimun apa? Zaidun. Kita i'rab ni hamzah istifham lah. Hamzah apa? Istifham. Boleh? Qaimun ni kita i'rab mubtada. Sebab apa mubtada? Kerana dia fi'il kan? Dia fi'il pula. Dia isim duduk di depan ayat, maka dia panggil mubtada. Boleh? Bila dia mubtada, selepas dia tu apa? Sepatutnya khabar, betul tak? Sepatutnya apa? Khabar. Tapi masalah di sini adalah apa? Disebabkan mubtada ini dia berupa apa? Isim mushtaq. Dia berupa apa? Isim apa? Isim mushtaq. Kalau kita kata tadi dia mubtada lepas dia khabar, macam tak cukup apa? Makna pula, betul tak? Qaimun berdiri, siapa berdiri kan? Dia macam tak cukup makna. Jadi kita kata apa? Di sini ada dua perebutan. Pertama, mubtada nak kepada khabar. Yang kedua apa dia? Isim mushtaq beramal dengan amal fi'il. Nak apa? Fa'il. Boleh faham? Dia berebut dua. Boleh? Jadi siapa nak apa? Nak dapat tempat lah, ataupun siapa nak menguasai negara. Tak. Baik. Okay. Jadi orang panggil apa? Dia ulama kata lagi kita buat macam ni lah, senang. Apa dia? Dalam bentuk macam ni kita kata Zaidun ni fa'il. Kita kata Zaidun ni apa? Tapi kita panggil dia fa'il apa? Sadda masadda apa? Al-khabar. Sadda masadda apa? Masadda khabar ni maknanya apa? Mencukupkan. Jadi muktafi. Mencukupkan apa? Mubtada tadi. Sebab mubtada perlukan apa? Khabar. Cuma kita kata ni di sini. Beza dalam kalau kita dalam nahwu tak ada apa isu lah kan. Cuma beza daripada segi ilmu balaghah. Hak yang mubtada pertama dengan khabar, yang ni dia dipanggil musnad. Musnad ni musnad ilaih kan? Ilaih. Hak yang ni dipanggil tak ada apa. Hak yang ni macam mana ustaz? Kita nak kira mana satu, mana musnad ilaih, mana satu
musnad. Maka di sini mubtada dalam keadaan ni dia musnad. Boleh? Zaidun di sini fa'il sadar masalah khabar jadi apa? Musnad apa? Ilaih. Boleh faham? Terbalik. Jadi kena dakik itulah. Kita tak boleh sebut apa? Musnad ilaih antara musnad ilaih mubtada saja. Tak boleh. Pangkah tu. Dipanggil separuh jawapan. Mesti apa? Mubtada lahu khabar. Bodagi. Boleh? Kalau musnad kita sebut apa? Musnad boleh sebut tu. Mubtada sadda masadda apa? Khabar ataupun muktafi bimarfu. Boleh? Nampak? Okay. Faham Okey, bis. Okey. Masalah dia adalah sebab dia isim mustaq. Isim mustaq. Asal isim mustaq. Itu isim. Boleh? Ya. Al-kalamu ala apa? Al-khabar. Maka yang lain, okey. Lepas tu kita kena faham satu benda ni. Okey. Zaidun qaimun kan? Zaidun qaimun. Kalau kita dalam nahwu kita tambahkan fil fasli, betul tak? Fil apa? Fasli. Maka fil fasli dipanggil kalau dalam nahwu jar majrur. Dan masa yang sama dia dipanggil fudlah. Boleh? Ni dalam nahwu lah. Kalau dalam balaghah dia tu baca ilmu kita balaghah ni, dia akan sebut hak yang geng-geng jar majrur sekali dengan mansubat yang lain itu. Dia dipanggil apa? Kita sebut tadi apa? Muta'allaqat apa? Mu'allaqat. Tulisan cantik sangat. Muta'allaqat fi'il. Boleh? Ni. Ataupun dipanggil lain quyud, qaidun. Jamak dia apa? Quyud. Dia pun selalu sebut macam tu kan. Nanti ni masyhur dekat mana tuan. Jadi kita akan belajar kat mana fasal dengan wasal. Nanti insya-Allah. Jumlah laha quyud. Nanti apa laha quyud? Apa laha quyud? Itulah ni. Jar majrur ke, hal ke, Islam ke, kafir ke, ada dia. Boleh faham nampak kita itu dipanggil mana apa? Quyud. Boleh? Ya. Kenapa kita tak i'rabkan dia fa'il? Dengan fa'il. Mana? Fa'il mana? Dia ada isim. Fa'il lah. Beramal fa'il. Ya, beramal dengan apa? Amal apa? Amal fa'il. Ya. Boleh? Nail isim. Boleh? Baik. Habis. Okay, jom kita baca yang seterusnya. Al-kalam ala al-khabar. Okay, kita kecilkan lagi skop. Tadi apa dia? Ada apa dia? Jumlah ada dua. Jumlah apa? Khabariyah dengan insyaiyah. Sekarang insyaiyah tak terpilu. Itu kita masuk nanti. Kita baca apa? Khabar dulu. Apa isu tentang apa? Khabar. Boleh? Baik. Al-kalam ala al-khabar. Kita tutup sekejap. Nak pergi tanah sekejap. Ya. Baca dulu, tengok dulu sekali. Kita sambung. Start. Ya. Nak pause finish. Finish.